Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Hari ini Uncle akan share beberapa tips mengenai isu perundangan syariah, di mana hari ini kita akan share mengenai tajuk hibah. Kita santai-santai je. Kita santai-santai saja untuk kita sharing mengenai hibah, ikatan hibah, betapa pentingnya membuat ikatan hibah semasa hidup. Okey. Hai, Assalamualaikum. Saya Len Ramli. Saya ialah isteri kepada Sufian Ismail. So, hari ini kami bercadang mau santai-santai je, mau bercerita pasal hibah dan mostly pasal itu, case study, benda yang sudah berlaku yang mungkin terkesan dengan kehidupan kamu juga. Jadi kalau bagi definisi saja mungkin dia tidak menarik ataupun dia tidak sampai. So hari ini kami ada masa, so we want to share to you about the case study lah kan. Ya, sebab Uncle yakin ramai yang masih keliru ataupun masih lagi kurang faham apa itu hibah, apa yang dimaksudkan dengan hibah, apa yang dimaksudkan dengan wasiat. So okay, mungkin first you want to explain apa itu hibah. Sebab orang tanya apa bani hibah. Ya. Orang awam boleh faham. Dan kedua, kasih beza dia, orang akan tanya, saya tak mau lah hibah ni, saya hibah insurans je. So so yang kita akan cerita ni ialah hibah harta, contohnya macam rumah. Ya. So ada dua benda isu sekarang ni. Mungkin first one dulu, apa tu hibah tu apa? Okey, lebih senang hibah ni dia adalah satu pemberian semasa hidup, iaitu harta yang sempurna diberikan kepada penerima hibah. Sama ada penerima hibah ni anak, isteri, anak angkat, ibu bapa. So dia ni adalah, kalau senang, macam hadiah. Cuma dia ada rukun hibah. Sebab macam gini, Uncle yakin kebanyakan orang Malaysia ni dia lebih sinonim dengan wasiat. Cuma dia tak tahu wasiat ni macam mana pengertian wasiat dari segi undang-undang syariah itu sendiri. Sebab Uncle yakin banyak yang sudah terkeliru. Ramai yang terkeliru dengan wasiat. Sebab wayang selalu dia menganggap wasiat ni dia pemberian semasa hidup kepada ahli keluarga. Lepas tu dia boleh put any amount. Benda ni lah yang menjadi kekhilafan ataupun kesilapan di dalam menyatakan apa maksud wasiat tu sendiri. Okey, di dalam hukum Islam, wasiat adalah satu pemberian seseorang kepada ahli bukan waris. Ini yang ramai tidak faham. Kebanyakan yang buat wasiat kepada ahli waris. Isunya di sini, apakah efek ataupun kesan apabila kita membuat wasiat terhadap ahli waris? Okey. Sebab kamu kena faham, apabila kamu memberikan wasiat kepada ahli waris, pemberian wasiat tersebut akan terbubar apabila salah seorang daripada ahli waris itu tidak bersetuju. Jadi benda inilah yang banyak orang tidak tahu. Yang kedua adalah wasiat hanya valid ataupun hanya boleh diberikan untuk 1/3 harta si pemberi sahaja. Ini pun banyak orang tidak tahu. Jadi adalah menjadi masalah kepada pemberi wasiat seandainya dia tidak faham terhadap instrumen wasiat itu sendiri. Kebanyakan orang terkeliru. Berbeza wasiat antara orang Islam dan orang bukan Islam. Ini yang banyak orang silap. Jadi di sini kali ini Uncle mau buat satu sharing di mana hibah, instrumen hibah tu adalah lebih fleksibel
adalah lebih orang cakap mudah, lebih user friendly, family lebih friendly. user friendly, lebih unlimited, boleh bagi kepada non-muslim or muslim, boleh bagi kepada ahli waris ataupun ahli bukan waris di dalam instrumen hibah. Berbeza dengan wasiat, di mana wasiat ni hanya valid terhadap 1/3 harta dan dia hanya boleh diwasiatkan kepada ahli bukan waris. Seandainya dia berniat untuk memberikan wasiat terhadap ahli waris, dia memerlukan persetujuan semua ahli waris. Inilah yang selalu menjadi masalah terhadap pemberian wasiat. Tapi itu wasiat yang tadi kau cakap tu yang sudah nak bikin kan? Maksud Sebelum dia meninggal kan, dia sudah tulis semua wasiat tu. orang buat wasiat atau hibah sebelum meninggal. Dah, maksud dia macam kau cakap mesti ada persetujuan ni bah. Yes, maksudnya persetujuan tu perlu dipersetujui oleh semua ahli waris semasa pemberian wasiat ataupun selepas kematian itu sendiri. Seandainya waktu kematian tu ada yang tidak bersetuju, maka wasiat itu akan terbubar. Jadi maksudnya di sini instrumen wasiat itu sendiri mempunyai beberapa restriction ataupun hak untuk si pemberi itu merancang pemberian harta tersebut. Pro and ada dia punya kontra lah. Ya, sebenarnya khas wasiat ni lebih bagus ataupun lebih baik seandainya seseorang tu mewasiatkan terhadap anak angkat. Sebab kenapa dalam Quran menghadkan 1/3 supaya tidak menganiaya terhadap ahli waris yang lain. Maksudnya wasiat ni dia hanya valid selepas berlakunya kematian. Berbeza dengan hibah, dia boleh efektif selepas pemberian maupun sudah berlaku kematian. Inilah yang kita kena faham mengenai hibah. Mungkin banyak orang di luar sana dia belum lagi terasa betapa pentingnya hibah tu bila uncle tidak share mengenai beberapa story case atau case story yang pernah uncle handle di mana instrumen ikatan hibah ni memberi satu impak yang sangat besar terhadap ahli waris yang terdekat, terutamanya anak dan isteri. Dan tadi yang pasal anu tu yang kenapa kalau orang anu dia cakap hibah insurans. Okey. Hibah takaful. Apa beza dia tu? Satu ialah insurans lah kan. Yang satu ialah harta. Okey, sebenarnya hibah yang orang awam senang faham lah. Yang senang faham apa yang selalu pengamal perundangan ni buat dalam hibah adalah hibah harta. Apa yang membezakan di antara takaful atau insurans hibah itu merupakan satu hibah yang berlainan. Dia hibah terhadap instrumen insurans ataupun takaful itu sendiri. Itu mungkin para ejen akan menawarkan satu hikmat lebih kurang macam insurans tapi dia berbentuk hibah lah, di mana apabila berlaku kematian dia macam anu batu certain amount akan diberikan kepada mereka yang kita hibahkan. Yang itu memang ada dengan ejen-ejen insurans. Dia macam menabung lah. Dia macam menabung lah. Dia bukan lah. tak bagus. Dia bagus, cuma dia different instrument. So orang kena faham. So orang kena faham juga apabila kamu berhajat untuk menghibahkan duit di tabung haji, duit di KWSP, insurans, itu kamu kena berurusan secara langsung kepada agensi tersebut. Tidak perlu melalui uncle ataupun peguam lah. Jadi yang itu kamu kena directly pergi KWSP, sebab KWSP juga sekarang ni ada menawarkan hibah di mana penama tu dia ada dua option. Either kamu pilih penerima hibah ataupun pentakbir terhadap duit tersebut. Sama juga di tabung haji. Jadi yang artinya insurans takaful dengan hibah harta tu dia memang dua benda yang berbeza.
Ya, berbeza. Sebab apa? Tapi dia masih lagi dorang konsep hibah. Konsep yang sama. Ya, cuma harta yang berlainan. So, maksudnya biasanya firma gua mandi dia akan buat hibah berbentuk harta. Kelazimannya adalah harta yang dimaksudkan tuh rumah ataupun Kereta kah? tanah, sometimes kereta pun ada, kereta yang kereta yang berharga lah orang cakapkan, dia hibahkan terhadap seseorang yang dia ingin hibahkan, macam mana yang uncle pernah buat lah hibah ni. Jadi sekarang ni yang perlu kamu tahu adalah macam mana kamu mau buat ikatan hibah. Apakah yang perlu kamu sediakan sebelum berjumpa dengan peguam untuk membuat ikatan hibah? So orang tak mau, orang kan kalau orang memang mau, orang sudah faham hibah tu kan, orang akan tanya tu proses-proses tu. Ya. Cuma sekarang kan orang tak faham. Kalau bagi definition pun orang tak faham tu. Okay. So maybe mau kau share senario-senario yang sudah pernah happen, yang macam mana hibah ni dapat menjadi satu instrumen penyelesaian masalah-masalah yang dorang pernah jumpa. Contohnya macam dia ada harta, Okay. dia kerja sama-sama, dia kerja sama-sama untuk dapatkan harta tu. Tapi ada influence dari orang luar. Contohnya anak tiri, contohnya adik-beradik pihak tu lah, Okay. masuk campur. Asalnya harta tu mau dibagi pada anak dan isteri. Tapi bila ada masuk campur, benda tu jadi sulit, jadi dia dihibahkan. Okay. Adakah senario-senario gitu yang boleh di-share? Okay, ada di mana. Okay, senario pertama Okay, mau share. senario pertama adalah melibatkan seorang ahli perniagaan. Di mana dia ni ahli perniagaan, dia ada 3 orang anak, full, ada anak perempuan, ada anak lelaki. Lepas tu dia ni mempunyai isteri yang bekerja, kerja kerajaan, okay. Dan background family dia ni memang ada yang bisnes, ada yang tiada kerja, apa semua. So benda ni dia buat keputusan untuk buat ikatan hibah ni sebab dia nampak sudah di dalam perniagaan dia tu, dia sudah perasan dia punya adik-beradik ni selalu masuk campur dalam perniagaan dia tu, terutamanya dia punya abang-abang lah ataupun adik-adik yang suka interrupt dalam bisnes dia ni dan cuba untuk buat keputusan bagi dia punya bisnes. Jadi bila dia pun rasa macam lain-lain lah, rasa takut tergugat, dia cakap macam mana lah bini aku ni, dia ndak banyak cakap. So satu hari nanti dia akan yakin bahawasanya dia punya adik-beradik ni akan memanipulasikan dia punya bisnes ni atau harta-harta aset yang dia ada ni untuk kepentingan dorang lah. Paling senang cakap dorang akan rebut lah bang. Ya. Rebut senang harta cerita tu. Uncle malas mau tapis-tapis lah adik-beradik ni mau merabut lah ni. Belum apa-apa lagi orang cakap belum mati sudah mau rebut sana rebut sini. Pandai-pandai sudah cakap ini kereta aku pinjam dulu lah, ini jentera aku pinjam dulu lah, macam-macam lah. Ini van aku pinjam dulu lah, ini lori aku pinjam dulu lah. Sebelum meninggal. Sebelum dia ni meninggal. Jadi mau dipendekkan cerita, dia ini yalah dia datang jumpa uncle apabila dia mendapati dirinya ni dia ada satu penyakit. Didiagnose oleh hospital private dan dia didapati mempunyai kanser. Mau dikasih ceritanya, kanser dia ni dianggap dia mungkin bakal hidup tidak lama lah, mungkin setahun atau 2 tahun. Di situlah dia memikirkan keadaan family dia ni, bini dia dan anak dia ni serta dia punya bisnes. Belum lagi dia ni diketahui berpenyakit, dia punya adik-beradik ni pun mulai sudah mau macam pok silap lah, paling senang. Pok siring. Jadi businessman ni dia jumpa uncle, dia minta advice. Dia cakap macam mana cara supaya dia ni boleh protect dia punya isteri dan anak-anak.
Sebab Dan dia harta yakin juga. harta yang dia ada ni, dia risau adik-beradik dia akan pandai poksiring. Jadi uncle pun advise dia untuk membuat satu ikatan hibah di mana dia melibatkan beberapa biji rumah, kereta, tanah dan beberapa aset-aset syarikat. Contohnya macam lori, ada beberapa jentera berat kan, Tanah kan. tanah apa semua tu. Jadi dia pun buat satu ikatan hibah. Di dalam ikatan hibah tu, di mana dia telah mengamanahkan isteri dia sebagai pemegang amanah terhadap harta yang dihibahkan kepada anak-anak dia ni yang di bawah umur. So uncle pun buat satu ikatan hibah. Waktu tu dia masih lagi dalam keadaan yang sehat, tidak nampak sakit walaupun didiagnose sudah ada kanser lah waktu tu. Jadi mau dipendekkan cerita, apa yang diramal oleh doktor tu merupakan satu ramalan sahaja. Oh, dia lama lah Tidak, dia pindik. Oh, tambah pendek. Tambah pendek. Mau dicakapkan selepas buat ikatan hibah tu, dalam masa 6 bulan dia telah kembali ke rahmatullah. Jadi semasa dia meninggal, orang cakap kubur masih merah. Dalam masa seminggu, apa yang dijangkakan oleh arwah tu betul-betul berlaku. Apa yang jadi? Rumah dirampas. Dicakap, kamu kan tinggal di jauh, bukan di kawasan ni, so ini rumah kami ambil lah. Syok saya ipar dia cakap, kami ambil lah. Segala jentera lori pun itu biarlah kami yang ambil. Kau pun bukannya pandai buat apa-apa, so biarlah kami yang ni. Kami ni adik-beradik, satu darah, satu perut. Istilah satu perut tu yang mahal. Dia ingat dia ada hak lah. Sedangkan si mati ni mempunyai anak lelaki. Ingat, di dalam pembagian harta pusaka, adik-beradik tidak berhak untuk mendapat apa harta faraid sebab dia ada anak lelaki. Sikit pun tak dapat kah? Tidak dapat. Yang dapat cuma ibu bapa si mati, isteri dan anak-anak si mati. Jadi isteri ini pun dia memaklumkanlah kepada uncle. Dia cakap suaminya telah meninggal dunia pada sekian-sekian hari bulan dan mohon advice. Dan uncle pun interview lah kepada isteri arwah ni apa yang terjadi, apa semua. Dia cakap apa yang dijangkakan oleh arwah suami dia tu betul-betul terjadi, di mana bisnes tu telah di take over secara tidak rasmi. Orang cakap diktator lah. Segala duit-duit syarikat pun tidak dimasukkan ke akaun syarikat, malah dimasukkan ke akaun pribadi adik-beradik tersebut. Jadi alhamdulillah, uncle dengan segera membuat satu pengesahan hibah di Mahkamah Syariah terhadap ikatan hibah yang telah uncle meterai semasa arwah tu hidup. Dan segala duit yang telah dinikmati oleh adik-beradik itu, uncle dapat balik untuk diserahkan kepada isteri dan anak-anak. Okey, alhamdulillah, di atas kesedaran arwah tu di dalam membuat ikatan hibah, segala harta itu telah pun kembali kepada orang penerima hibah yang sebenar. Bayangkan kalau ikatan hibah ni tidak dilakukan, kamu rasa adakah si isteri itu akan mendapat haknya seperti mana yang suami dia, arwah suami dia mahu? Jadi benda beginilah yang perlu kita elakkan supaya pergaduhan semasa ketiadaan orang yang tersayang ni dapat dielakkan lah. Macam mana rupa dia punya ikatan tu? Macam mana bentuk? Maksud dia rupa dia tu macam rumah ni bagi siapa? Di dalam ikatan hibah tu dia merupakan satu agreement. Dalam agreement tu ada dinyatakan harta ni diserahkan kepada siapa. Yang untuk kes ini. Untuk kes ini, specifically untuk kes yang tadi kau cerita tu. Specifically yang kes ini dia bagi rumah tu kepada isteri dan anak-anak, dan tanah itu juga diserahkan kepada anak-anak, dan ada wang tunai. Yang inilah yang membuatkan
keluarga terharu, keluarga di sebelah keluarga si suami inilah, di mana dia telah menghibahkan dengan mengamanahkan kepada istrinya supaya menghibahkan certain amount duit terhadap saudaranya, iaitu dia punya adik yang ibu tunggal, untuk diserahkan kepada adik dia, adik kandung dia tu. Dan ibu bapa dia juga diserahkan dengan wang ringgit. Jadi maksudnya di sini, di dalam ikatan hibah ni, dia boleh mentakbir hartanya itu mengikut kemahuan si pemberi itu. Artinya dia boleh bagi ikut suka hati dia. Yes, maksudnya dia faham masalah bapa dia perlukan wang tunai untuk naik haji lah, untuk pergi umrah. So dia sudah setting siap-siap. Untuk adik dia yang ibu tunggal tu, dia sudah setting siap-siap untuk menyalurkan kewangan dia. Isteri dia pun dia sudah setting awal-awal untuk cash berapa, untuk aset dia berapa, rumah berapa biji, itu semua sudah di-set di dalam ikatan hibah. Contohlah Lai, kalau tiada ikatan hibah ni, apa kau jangka akan berlaku? Sudah pasti pertengkaran ataupun pergaduhan dalam merebut harta arwah itu akan terjadi. Seperti mana yang biasa kita dengar dalam media-media massa, apabila berlaku kematian, mulailah kecoh mengenai kereta, rumah, harta, akaun bank. Itu yang biasanya akan bergaduh ni, yang paling akan menonjol adalah adik-beradik si mati. Tapi actually akhirnya orang bergaduh dan tiada ikatan hibah tu, dong ada tak tu? Ada hak kah? Untuk yang case uncle ni, apabila dia ada anak lelaki, adik-beradik sebelah arwah tu memang tidak akan dapat apa-apa lah. Sebab dia ada anak lelaki. Dia hanya akan ada hak apabila arwah ni tidak ada anak lelaki dan bapa arwah ni sudah meninggal dunia. Maksudnya apabila bapa dia meninggal dunia, baru adik-beradik itu ada adik-beradik itu ada hak. Walaupun dia ada anak perempuan sahaja, tiada anak lelaki, tapi kalau bapa arwah tu masih hidup, adik-beradik pun tidak akan dapat. Kalau ada anak perempuan lah. Yes, maksudnya bapa arwah tu menjadi pendinding terhadap pemberian faraid terhadap adik-beradik dia yang lain. Tapi selalu yang jadi kan, lebih-lebih kan biasa adik-beradik itulah kan. Yes, adik-beradik. Yang biasanya akan berebut ni adik-beradik. Jadi sebelum berlakunya pergaduhan adik-beradik terhadap harta arwah, adalah lebih baik seandainya kamu merancang kewangan dan harta kamu itu di dalam membuat ikatan hibah semasa hidup. So tadi kita simpulkan, ini dia ni suami isteri. Lepas tu suami tu ada kanser. Yeah. Suami ni ada harta, banyak harta lah. Betul. Jadi dia sudah jangka yang adik-beradik dia ni akan mau masuk campur dalam harta-harta yang tu. sedang mopok silap lapok siring mau ambil harta tu lah. So dia jumpa kamu untuk minta advice macam mana mau protect dia punya harta-harta tu. So langkah dia untuk jumpa kamu, then you advise them untuk buat ikatan hibah ni, hadiahkan harta tu mengikut macam mana dia mau. Ya, betul. Anak dia berapa, bini dia berapa, bapak dia dapat berapa, adik dia yang ibu tunggal yang dapat berapa, nasib baik tu dapat berapa. Jadi dia dapat alihkan seluruh harta tu macam mana yang dia mau masa dia hidup. So masa dia meninggal tu tinggal disahkan jadi mahkamah. Ya, betul. Jadi itulah hibah tu kan, yang hibah tu sudah buat untuk kes ini. Ya, dan sudah selesai, alhamdulillah. Sudah selesai, syukurlah. Dan benda ni telah pun diperintahkan oleh mahkamah syariah. Jadi ini merupakan perintah mahkamah. Jadi maksudnya benda ni sudah pun diendoskan, maka ahli waris yang pok silap tu pun putih mata dan terpaksa membayar semula apa benefit yang telah dorang ambil, dorang pakai semasa kematian arwah. Ingat walaupun dorang sudah makan beribu-ribu, benda tu boleh dituntut semula sebab itu adalah hak orang yang penerima hibah. Jadi jangan risau, walaupun dia sudah makan, kita masih boleh ambil semula. Yang penting rekod tu ada. Okey, yang ini case story yang satu yang Uncle cakap yang pertama. So yang kedua? Yang kedua Uncle ada yang menarik juga. Yang menarik ni adalah disebabkan dia menghibahkan hartanya sebelum istrinya yang curang bertindak
untuk pok silap di dalam harta pencarian. Okey, mula-mula explain dulu apa tu harta pencarian. Okey, harta pencarian ni. Secara ringkas dia. Okey, di dalam perundangan pihak-pihak atau suami isteri itu boleh memohon harta pencarian melalui 3 keadaan. Yang pertama apabila berlakunya perceraian. Yang kedua adalah apabila berlakunya kematian. Dan yang ketiga adalah apabila berlakunya poligami. Yang 3 keadaan ini saja yang membolehkan suami isteri itu membuat satu tuntutan harta pencarian. Jadi isteri ni dia tahu. Dia tahu. Kebanyakan sekarang ni, zaman sekarang, orang banyak pandai isteri sudah. yang tahu, pandai, diorang akan pok harta pencarian. Itu betul. Sebab dia tahu ada rumah, beberapa biji rumah, Ada tanah. ada kereta, ada tanah. So dia cakap cerai, diorang boleh dapat harta pencarian walaupun isteri ini suri rumah sepenuh masa. Maksudnya tidak ada pun menyumbang apa-apa di dalam memiliki harta tersebut. Asalkan harta itu adalah harta yang wujud dalam perkahwinan, maka itu dianggap sebagai harta sepencarian. Jadi Mau dipendekkan cerita? pendekkan lagi cerita, ini klien sebenarnya jumpa uncle ingin membuat satu tuntutan isteri nusyus. Dia buat tuntutan isteri nusyus kerana isteri dia Sebab curang. istrinya berlaku curang dengan bersaksikan anak-anak. Jadi uncle pun tanya, bincang sama dia. Sebenarnya dia mau buat nusyus ni untuk apa? Apakah efek nusyus terhadap si isteri? Sebab efek nusyus, seandainya kita berjaya di dalam mahkamah, mendapat perintah mahkamah terhadap isteri nusyus, isteri cuma tidak berhak untuk mendapat nafkah. Bukan muta'ah lah. Tidak, Muta'ah nafkah pun sahaja. dapat. Muta'ah dapat. Dia bab nafkah sahaja isteri yang tidak dapat ni, isteri nusyus. Nafkah edah tu lah. Ya, nafkah edah ataupun nafkah tertunggak lah kalau isteri dia membuat tuntutan. Jadi uncle pun advise dia supaya membuat ikatan hibah sebelum istrinya bertindak apabila sudah bercerai, membuat satu tuntutan harta pencarian. Jadi alhamdulillah dia ikut uncle punya advice. So uncle pun buat ikatan hibah di mana melibatkan beberapa buah rumah dan tanah, bidang tanah yang telah dihibahkan kepada semua anak-anaknya. Maksudnya segala harta yang wujud dalam perkahwinan tu, si suami ni atau si bapa ni telah menghibahkan kepada semua anak-anak dia. Okey, kita kasih supaya dia faham lah. Okey, suami ni dia perkahwinan ke berapa? Ini merupakan perkahwinan kedua, di mana perkahwinan kedua dia ni dia ada 3 orang anak. So dia yang kahwin sekarang ni perkahwinan isteri Yang- tu perkahwinan pertama lah. Isteri dia perkahwinan pertama, tapi si suami ini merupakan perkahwinan kedua. Maksudnya suami ini pernah kahwin dulu dan yang perkahwinan pertama dia ada 1 orang anak. Perkahwinan kedua pun dia ada anak juga. Dia ada anak, cuma dia ada lebih kurang 3 orang anak lah. So, So maksudnya semua the total is 5 4 orang anak lah. orang anak lah. Jadi dia suami ni perkahwinan kedua, isteri ni perkahwinan pertama. Betul. So sama-sama ada anak. Ya. Jadi of course lah lelaki ni dia ada berumur sikit, so dia ada harta. Iya, betul. So dalam perkahwinan tu isteri kedua dia ni curang. Ya. Ada bukti daripada anak-anak. Ya, Jadi bila isteri dia ni terbau sudah yang lelaki dia ni mau kasih cerai dia. Jadi isteri tu sudah pasang niat mau buat membuat tuntutan macam-macam lah. pencarian kan. Harta pencarian, mungkin muta'ah lah apa semua. Dia pandai sudah lah. Ya, memang pandai lah. Jadi dia datang untuk dia jumpa kamu, dia cakap dia mau kena nusyus, lepas tu dia ceritakan pasal isteri dia akan membuat tuntutan bla 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 kan. Jadi that's why you nasihatkan dia untuk dia kasih selamat lu harta dia. Betul? Betul. Supaya diserahkan kepada anak-anak. So klien uncle ni telah menghibahkan kepada semua anak dia. Kelam kabut dia kan lain? Ya, Kelam kabut dia ya hibahkan, sebelum isteri dia mendapat tuntutan cerai di mahkamah. Maksudnya perceraian tu sah berlaku. Sebab di dalam undang-undang mana-mana harta yang dimiliki dalam perkahwinan dan sehingga hari perceraian harta tu masih lagi kekal, maka harta itu dianggap harta pencarian. Maksudnya di sini, di dalam perkahwinan seandainya harta itu tidak kekal, di mana yang tidak kekal ini disebabkan berlakunya ikatan hibah, maksudnya harta itu tidak sudah termasuk dalam harta yang boleh dijadikan harta pencarian. Sebab dia sudah jadi harta
hibah. Maksudnya penerima hibah yang akan mendapat harta tersebut. Jadi si suami pun boleh tersenyum lebar dengan menghibahkan harta milik dia ni yang dia sudah orang cakap kerja seumur hidup dia ni, bersusah payah, dapat diserahkan kepada anak-anak, daripada anak isteri pertama maupun anak isteri yang kedua. Dia bagi secara equal, secara rata kepada. Apa harta yang dia ada, Ilai? Actually dia ada 2 rumah, dia ada 3 keping tanah, dan dia ada sebiji kereta lah. Cuma kereta itu saja yang tidak dihibahkan disebabkan kereta itu masih dalam loan. Jadi dia tidak sesuai lah untuk dihibahkan. Tapi rumah dalam loan boleh kah? Rumah dalam loan asal dia ada insurance cover, MRTA atau MRTT, dia masih boleh dihibahkan. Okay? Jadi benda ni alhamdulillah dalam kes uncle ni rumah tu sudah habis loan. Jadi sebab ini dia lagi berumur mudah. kan? Ya, berumur. So tiada masalah lah, harta tu memang sudah tiada loan lah. Jadi dia pun mudah lah untuk menghibahkan terhadap anak-anak dia. So yang second scenario ni ialah suami yang mau selamatkan harta dia daripada dikena tuntutan harta pencarian. Betul. Tapi bukan saja suami, isteri pun boleh buat kan? Betul, isteri pun boleh buat. Maksudnya dalam senario ni kita boleh kasih terbalik saja. Ada kemungkinan mungkin suami yang berlaku curang ataupun isteri yang berlaku curang. So siapa yang punya harta, kita boleh membuat ikatan hibah. Okey, itu adalah story case uncle. Yang kedua yang menarik, yang ketiga yang ketiga menarik. Ini lagi menarik. Di mana ini melibatkan seorang suami yang berhajat untuk tambah kabareta. Oh ni tambah kabareta. Maksudnya tambah bini. Tambah bini. Dia ni berhajat untuk tambah bini. Dia punya alasan bini dia kuat membebel. Jadi dia pun jumpa uncle, mau kasih tahu niat dia lah. Dia ni berfikir sama ada mau cerai ataupun kahwin ataupun tambah. Jadi uncle advice sebelum dia membuat keputusan sedemikian, adalah lebih baik dia membuat beberapa perkara untuk diselesaikan dahulu untuk membaiki hubungan suami isteri dia tu. Jadi first step, uncle minta dia buat ikatan persetujuan bersama terhadap klausa nafkah isteri dan nafkah anak. Yang kedua adalah menghibahkan harta yang dia ada kepada isteri dan anak-anak. Dia ni suami isteri bekerja. Ya, suami isteri bekerja. Suami tu dia mau berpoligami. Betul, dia ingin berpoligami. Dia jumpa kamu untuk minta nasihat. So kamu nasihatkan dia begitu tu buat atas buat apa tu? Ikatan persetujuan dengan hibah tu actually mau ambil hati batu kan? Betul. Mau ambil hati bini kan mula-mula. Ya. Mau ambil hati bini, actually sebenarnya uncle mau kasih pulih hubungan dorang suami isteri first. Jadi uncle pun buat consultation dengan mencadangkan supaya membuat ikatan persetujuan bersama dan membuat ikatan hibah. Jadi perkara ini dipersetujui, di mana uncle mohon supaya suami isteri hadir ke firma uncle untuk membincangkan hal ini bagi memeterai satu perjanjian dan ikatan hibah. Actually dorang ni suami isteri ada masalah dalam ada masalah dalam rumah tangga. Kan? Ya, betul. Jadi dalam perjanjian tu apa penyelesaian kepada masalah-masalah tu? Contohnya nombor 1, first, uncle telah berjaya memberikan nafkah semasa isteri sebanyak RM2,000 yang mana selama ini isteri ni tidak pernah dapat nafkah semasa. Kalau dapat pun mungkin 200-300. Tapi di dalam ikatan perjanjian ni, di mana si suami bersetuju memberikan nafkah isteri sebanyak RM2,000. Macam mana uncle pujuk, adalah cara dia. Jadi selain daripada RM2,000, dia telah bersetuju di dalam memberikan nafkah anak sebanyak RM3,000 untuk 3 orang anak. Artinya sebelum ni nafkah isteri dengan nafkah anak tu culas dan tiada konsisten. Tidak konsisten. Yes, betul. So
Perjanjian ni kasih konsisten dia. Konsisten dia. Dan kasih Maksudnya meterai, apabila termeterainya benda ni, maksudnya RM5,000 akan didebitkan ke akaun si isteri setiap bulan pada 25 hari bulan atau pada akhir bulan tersebut. Seperti mana standard agreement yang uncle buat. So maksudnya isteri akan terima duit RM5,000 sebulan, RM3,000 untuk anak-anak dan RM2,000 untuk nafkah istrinya sendiri. Jadi benda ni sangat menggembirakan si isteri. Dia cakap, "Uncle, selama saya sudah kahwin Berapa tahun tu 10 tahun kahwin, laki saya tidak pernah begini. Kalau ada bagi pun mungkin banyaknya 500." Apa tu anak punya? Dia punyalah. Actually husband dia tidak kedekut, cuma dia bagi ni, dia tidak bagi konsisten. Dia memang ada belikan juga isteri dia emas lah apa. Tapi dengan keadaan perjanjian ini membuatkan si suami itu lebih berdisiplin di dalam pemberian nafkah isteri dan nafkah anak. Selain daripada itu, si suami juga dengan rela hati telah berjanji atau memeterai perjanjian untuk melunaskan loan pribadi si isteri. Si isteri ini lebih kurang ada 4 loan pribadi, di mana loan pribadi ini sebenarnya dibuat untuk membantu keluarga, dan si suami bersetuju untuk melangsaikan keseluruhan loan pribadi si isteri. Dan ini sudah ada 3 klausa. Klausa yang keempat ni lah yang membuatkan si isteri dan anak-anak sangat gembira, di mana si suami telah menawarkan percutian setiap tahun sebanyak 2 kali terhadap isteri dan anak-anak untuk bercuti di dalam negara. Dan jadi artinya lah, perjanjian tu dia macam correction lah, Pak. Yes. Pembetulan terhadap selama ni apa yang berlaku. Tanggungjawab suami tu dulu, tanggungjawab dia mungkin ada culas-culas, so itu pembetulan lah. Betul. Lagipun benda ni kadang-kadang sangat menggembirakan pihak-pihak lah. Jadi bila sudah termeterainya agreement ni, si isteri sangat gembira. Sudahlah gembira, suami lagi begitu, okey, dia cakap, "Saya ingin menghibahkan 2 buah rumah saya kepada isteri dan anak-anak." Sudah buat tak? Sudah buat. Dan sebuah kereta kepada si isteri. Bayangkan tadi dapat sudah tu nafkah isteri semasa nafkah anak. Sekarang dapat lagi rumah, dapat lagi kereta. Orang cakap macam durian runtuh lah si bini ni dapat. Itu pun advice daripada kamu kan? Yes, betul. Sebab apa? Benda ni, kalaulah cuba kamu bayangkan, apabila kamu membuat benda ni, ikatan perjanjian hibah ataupun ikatan perjanjian persetujuan ni, benda ni akan melancarkan lagi niat kamu untuk berpoligami sebenarnya. Two in one. Jadi kepada mereka yang berhajat untuk berpoligami, perkara yang pertama perlu kamu buat adalah perkara sedemikian. Jumpa dulu untuk dapat advice. Maksudnya jumpa uncle, kita buat dulu agreement hibah, agreement persetujuan bersama nafkah isteri, nafkah anak. Kalau ada apa-apa loan isteri ke, bagi percutian ke, benda ni bagi one package, InsyaAllah niat kamu tu mungkin akan lebih mudah lah untuk kamu proceed. Jadi benda ni pun telah uncle buat. So actually dalam proses yang pasal poligami dia tu dia lupakan sekejap. Uncle pun tidak mau kasih ingat-ingat dia, sebab dia dalam fasa happy sekarang, di mana isteri dia pun sudah happy. Hubungan dingin yang berbulan-bulan sekarang sudah macam orang bercinta semula, kan? Bayangkanlah, wife pun happy, kan? Dapat pergi, beli shopping, boleh pergi spa apa semua dengan duit bulanan yang ada. Yalah, sebab apa? Yalah, bayangkan kamu dapat lagi duit ekstra daripada suami, kan? Lepas tu kamu kena bagi lagi duit 3,000 untuk belanja anak, di mana selama ni belanja anak kamu yang terpaksa tanggung,
kan kerukut gaji, sekarang husband yang sudah provide. Jadi benda beginilah yang sepatutnya seorang suami yang berkeinginan untuk berpoligami itu lakukan. Barulah orang cakap steady. Jadi benda-benda begini ni, kalau kamu tidak buat, benda ni memang sukarlah untuk kamu meneruskan niat kamu tu. Dia macam mana balai? Win-win. Security. Win-win situation kan? Win-win situation and warranty ataupun security terhadap si isteri itu sendiri dan anak-anak. Itu kalau ada lebih bolehlah kahwin kan? Iyalah, kalau tidak lebih itu pun memang tak kahwin lah. Yang satu pun tak larat mau bagi, apalagi yang kedua kan. Macam kalau itu je harta lah, kalau itu je harta, terus perempuan yang satu lagi mau bawa poligami ni pun pahit liur sudah. Ya, sebab semua harta sudah diserahkan kepada si isteri pertama. Kan dia betul-betul mampu lah kan. Betul. So benda-benda beginilah yang kebanyakan isteri tu mahu. Sebab dia mau satu security. Kalau mau sangat, dia cakap kahwin, okey, bagilah benda-benda macam gini. Jadi beginilah yang telah uncle lakukan kepada klien uncle lah selama ni. Tapi kalau orang awam, dorang tak akan tahu benda ni. Ya, dorang kena pergi professional advice juga. Ya, betul. So maksudnya dapatkanlah konsultasi undang-undang kepada peguam syar'i yang kamu kenali. Okey? Itu cerita satu cerita lagi boleh? So ada lagi cerita yang lain actually, yang mana melibatkan anak yang special, tapi yang itu nanti banyak kita lagi akan cerita kan, Lai? pasal hibah ni banyak cerita ni. Ada 2-3 cerita lagi pasal hibah ni yang uncle telah buat, tapi uncle akan share dalam video kan? yang akan datang lah kan, pasal apakah kelebihan ataupun kepentingan hibah ni yang dibuat dalam cerita benar lah, true story yang supaya kamu boleh terbuka mata, terbuka minda kenapa perlu buat ikatan hibah semasa hidup. Okey, uncle harap uncle punya sharing pada kali ini memberi manfaat kepada semua follower uncle yang ingin faham tentang undang-undang syariah itu sendiri, especially mengenai hibah. Macam mana hibah tu dapat menyelesaikan banyak masalah dalam hidup, di dalam kehidupan. Okey, kita jumpa lagi pada sesi sharing yang akan datang. Ada orang tanya apa itu hibah, terus kamu boleh dapatkan e-book hibah. Okey. E-book hibah macam mana mau dapatkan? Okey, untuk dapatkan e-book hibah secara free atau percuma daripada uncle, kamu cuma perlu WhatsApp uncle, cakap e-book hibah, bagi full name dan bagi di mana daerah kamu bermastautin sekarang. Contoh nama kamu Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Janganlah tulis sana Liza saja ke Siti ke, bagilah full name kan, bagi nama binti bapa. Tiada masalah, kamu punya identiti akan dirahsiakan. Uncle cuma mau official name dan tempat tinggal sekarang. Kadang-kadang ada dia orang Sabah tapi stay di Selangor. Ada orang dia asal Beaufort tapi stay di Tawau. So kena beritahu di mana kamu bermastautin. Sebab apa, sekiranya kamu ingin membuka file, uncle pun sudah tahu di mana kamu berada. So senanglah uncle faham situasi kamu. Kena ingat, undang-undang syariah di Sabah setiap negeri dan Selangor ataupun Kuala Lumpur ada perbezaan sedikit. Jadi sebab itulah uncle mau tahu di mana kamu berada. So ada lagi satu orang tanya, macam uncle kan di KK, saya ni di Tawau bah, saya mau buat ikatan hibah, macam mana lah tu? So don't worry, uncle boleh bagi consultation melalui call. So ikatan hibah pun uncle boleh buat, tiada masalah. Kita akan buat benda tu walaupun kamu berada di mana. Adalah cara dia kan? Adalah cara dia yang uncle boleh buat ikatan hibah. Tiada kisahlah kamu di KL kah, kamu di manakah, still uncle boleh buat ikatan hibah untuk kamu, even di Semenanjung atau Sarawak. Okay, don't worry. Sebab apa? Pengesahan hibah akan dibuat peguam yang beramal di negeri kamu bermastautin. Okay, tidak masalah lah. Tiada masalah. Sebab ini merupakan satu ikatan hibah sahaja. So yang baik tu semua daripada Allah. Yang mana kurang silap cakap, tersalah cakap, terkasar bahasa,
Semua itu Dari datang kami daripada berdua uncle dan bini uncle dan sendiri. girlfriend. So uncle minta maaf. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa bahagia ya.